Penutupan sekolah susulan penularan COVID-19 oleh Kementerian Pendidikan KPM dilaksanakan berdasarkan kes risiko dan kaedah menangani kemungkinan buruk. Sekolah merupakan ruang pendidikan terpenting buat komuniti. Institusi ini menjadi pusat generasi muda untuk pembentukan minda dan sasiah bagi pembangunan masa hadapan. Namun, dunia telah dikemparkan oleh pandemik COVID-19 yang menyebabkan institusi pendidikan seluruh negara terhenti bagi mengelakkan penularan berlaku. Bagi mengelakkan berlakunya keciciran dalam pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia menggesa agar sistem pembelajaran secara bersemuka ditukar kepada pembelajaran atas talian atau dikenali sebagai PAT. Namun, yang lama dikelek, yang baru didukung. Situasi ini akan dikongsikan oleh seorang pelajar yang turut sama melalui pembelajaran atas talian. Hai, saya Ahmad Nabil Fitri bin Ahmad Rizad. Saya berumur 15 tahun. Saya bersekolah di Batu Pahat, Johor. Masa kita orang tahu ada online class, kita orang terkejut juga sebab tak ada online class sebelum ni. Tu nak first time nak buat online class ni macam mana kita orang nak hadapi. Perbezaan online class dengan belajar kat sekolah ni. Bila kat sekolah tu, kat sebelah ada member, boleh belajar sama-sama. Tapi bila kat rumah ni rasa sorang-sorang. Lonely, so senang ngantuk lah. So kalau dari segi pembelajaran tu lagi lebih faham kalau di bersekolah dekat sekolah berbanding daripada online class. Okay, cabaran pertamanya adalah saya sebagai seorang pelajar dan seorang anak, saya mempunyai tanggungjawab untuk membantu ibu dan juga belajar. So kadang-kadang masa saya belajar tu saya kena tolong ibu basuh pinggan, angkat baju dan sebagainya. Perbezaannya di sekolah, bila guru bagi kerja sekolah, ada masa macam 3 hari, 4 hari untuk hantar kerja sekolah. Tapi bila dia online kelas ni, bila habis kelas terus kena hantar, kena submit. Masa dia kena awal sikit lah. So, beza lah belajar online kelas dengan di sekolah. Okay, pada pandangan saya boleh terima online kelas ni, tapi mengambil masa sikit lah. Sebab saya nak kena belajar dengan menggunakan cara yang baru, seperti menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Discord dan sebagainya. Rata-rata semua pelajar dan golongan pendidik merasakan norma baharu dalam pembelajaran atas talian kerana kaedah pembelajaran ini melibatkan pelbagai aspek seperti kumpulan pelajar dan alatan yang digunakan. Semua pelajar pasti merasakan kebimbangan, kesusahan dan sebagainya. Namun, semua ini pasti akan dapat diatasi. Oleh itu, setiap yang berlaku pasti diselitkan dengan harapan yang tinggi. Okay, harapan saya pada tahun 2021, online kelas akan berterusan kerana saya sudah selesa walaupun sukar pada mulanya. Saya juga berharap pihak Kementerian Pelajaran akan terus menyalurkan bantuan kepada pelajar yang kurang berkemampuan untuk mereka membeli gadget dan internet. Mereka memerlukan duit untuk menggunakan gadget dan internet untuk join online class seperti kami semua. Peranan ibu bapa juga amat memainkan peranan yang penting dalam pembelajaran atas talian ini, dan pasti mereka juga turut mempunyai harapan dan impian terhadap anak tercinta. Okay, saya ibu kepada Ahmad Nabil Fitri. Nama saya Nur Farashima binti Muhammad Nur. Harapan akak untuk tahun 2021 untuk Ahmad Nabil dan pelajar-pelajar lain, harapannya dapatlah nanti diorang dapat belajar macam biasa. Lepas tu sebab lebih disiplin dekat asrama nanti. Itu je.
COVID-19 bukan sahaja memberi impak kepada pelajar, malah memberi kesan kepada golongan pendidik untuk menyesuaikan diri dengan pendidikan norma baharu. Tidak semua subjek sesuai dilakukan pembelajaran secara atas talian seperti subjek sains yang melibatkan kajian makna. Nama saya Tan Nuyun, umur saya 29 tahun. Sekarang saya berkhidmat di SJKC Chongsan Bayan Lepas. Anak murid saya adalah tahap rendah, tahun 1 dan 2 lah. Dan subjek yang saya ajar mainly Maths dan Sains. Pendidikan norma baru ini bukan sahaja memberi kesan ke atas rutin harian bagi guru dan pelajar, tetapi ia juga mampu memberi kesan emosi. Selalunya guru kelas mereka akan buka satu WhatsApp group dan mereka akan add guru subjek lain masuk ke dalam WhatsApp group. So guru subjek masing-masing boleh update mereka punya homework ke atau Google Meet ke yang online kelas lah. Rutin harian seorang guru bukan sahaja memastikan setiap seorang dari pelajarnya menerima dan memahami ilmu yang mereka sampaikan, tetapi mereka juga mempunyai kehidupan harian normal seperti orang lain lazimnya. Rutin lah. Asalnya macam suri rumah tangga pun. Kalau saya ada pergi kerja pagi, selalu lunch saya tak masak dia. So sekarang saya kena fikir apa untuk masak, apa nak makan untuk lunch lah. So selalu saya after pagi saya akan buat online class, bagi homework, dan baru saya pergi masak dan kemas rumah lah. Boleh macam rehat ke, so hanya boleh masak baru rehat. Sebelum memulakan sesi pembelajaran atas talian, guru biasanya akan mempersiapkan diri terlebih dahulu supaya proses pembelajaran atas talian yang akan dijalankan berjalan dengan lancar. Cabaran yang saya hadapi, kalau di dalam kelas kita boleh tulis di papan dan kita boleh interact secara aktif dengan murid. So selalu inisiatif yang saya ambil, saya akan cuba yang macam Google mereka ada Jamboard atau Whiteboard FI, atau sekarang saya ada guna itu PDF untuk PDF atau PowerPoint lah untuk tulis dan tulis atau conteng atau bulatkan. So murid boleh lebih faham lah berbanding dengan saya hanya cakap saja. Campur tangan pihak atasan seperti Pejabat Pendidikan Daerah PPD adalah perkara yang mustahak dalam memastikan sistem norma baharu dalam pembelajaran dan pelajaran ini dapat diterapkan dengan baik dan lancar. Saya Puan Zarina binti Muhammad Yusof, pegawai SISC Plus bidang bahasa di Pejabat Pendidikan Daerah Larut Matan Selama lah. Pada awal sebaik sahaja PKP tamat, kita sudah pun memberikan khidmat bantu kami, kunjung bantu kami dan bimbingan ke sekolah-sekolah lah. Kami melakukan kunjung bantu dan bimbingan itu sebelum dan semasa hari pertama sekolah pembukaan semula sekolah. Dalam keadaan ini, beberapa langkah bijak telah diambil bagi memastikan proses pembelajaran masih berjalan seperti biasa. Untuk pembelajaran dalam talian ni, pihak kami yang pertama sekali kami telah melaksanakan penataran dan taklimat bimbingan kepada pengetua, guru besar dan juga pemimpin pertengahan sekolah. Kami telah memberikan taklimat penataran ni dalam kami laksanakannya dalam talian juga. Okey, yang kedua kita berkongsi juga bahan dalam talian kepada guru-guru. Keadaan pandemik yang melanda secara tidak disangka ini telah menimbulkan harapan kepada banyak pihak secara amnya. Pada pendapat saya rasa mungkin masalah wifi lah. So mungkin kalau memang still work from home, memang dari segi tu wifi
harapan kami tu memang banyaklah harapan kan. Harapan tu memang banyak, memang besar orang kata. Yang pertamanya harapan kami lah kepada guru-guru jangan berputus asa. Yang kedua ialah harapan kepada murid-murid supaya mereka ni lebih lebih serius dan mereka juga lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Dan akhir sekali harapan kami lah kepada ibu bapa supaya sentiasa memberi sokongan kepada anak-anak mereka dari segi apa sahaja. Semua pihak perlu memberi sokongan jitu kepada warga pendidik dan pelajar bagi mengharungi cabaran pandemik bagi memastikan pembelajaran pelajar berterusan. Bak kata pepatah, alah bisa, tegal biasa. Oleh itu, marilah kita bersama-sama berusaha menghentikan rantaian COVID-19 ini dengan sentiasa mengamalkan SOP walau di mana pun kita berada. #kita jaga kita.